5 ujian yang akan sampai pada kita. Pertama, ujian ketakutan. 2, ujian kelaparan. 3, ujian harta makin berkurang. 4, ujian kematian. 5, ujian makanan makin berkurang. Kata Allah, satu perasaan, satu penyakit yang banyak orang jumpa sekarang. Penyakit apa? Penyakit anxiety, kemurungan, depression, trauma. Saya dalam 2 bulan ni, saya jumpa 4 sampai 5 orang. Salah seorangnya engineer. Dia menghadapi masalah terlalu takut. Tak makan, tak mandi. Sampai cengkung muka ni. Mak dia bawa datang jumpa saya. Saya kata, Kak, kalau Kak tak berubah, Kak akan jadi penghuni hospital bahagia. 2 minggu lepas, mak dia telefon, Ustaz, anak saya dah masuk hospital. Hospital mana? Hospital itulah, mana lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan tahu tak dia takut apa? Dia takut kena buang kerja sebab macam mana dia nak bayar hutang kereta dia. Saya tanya dekat dia, gaji RM10,000. Kereta RM1,500. Itu apa masalah ya? Masalah dia, nanti saya kena buang kerja. Macam mana saya nak bayar kereta? Sudah tuan-tuan. Mak dia kata, sudah. Duduk elok. Macam mana nak bayar kereta? Saya kata, apa susahnya? Jual baliklah kereta tu. Macam mana nak pergi kerja? Sudah tuan-tuan. Lu ketok. Kalau aku jual kereta, aku nak pergi kerja. Kalau aku nak pergi kerja, kereta tak ada, macam mana? Kalau gitu pakailah kereta. Macam mana nak bayar? Nak bayar apa gaji awak RM10,000? Nanti kena buang kerja. La ilaha illallah. Apa yang teruk sangat? Ini nama dia anxiety. Ketakutan yang melampau. Hari ini dia mari dah. Tuan-tuan tengok hari ini kesan daripada pandemik hari itu. Yang banyak orang dia kelang kabut. Tuan-tuan, saya nak cakap pada tuan-tuan. Apa benda pun yang kita nak pada saat sekarang ialah kekuatan. Keyakinan. Yang kita nak pada saat sekarang ialah kestabilan. Selagi mana tidak ada kekuatan, tidak ada kestabilan, dalam apa benda pun tuan-tuan, dia akan datang benda-benda ini. Dia akan datang pada jiwa kita ni tuan-tuan. Sebab tu jangan pandang kecil benda ni. Ketakutan ini akan sampai. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعْءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dia akan datang ketakutan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, ketakutan, وَالْجُعْءِ, kelaparan, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, harta makin berkurang, wal anfus, akan berlaku kematian, wassamarat, akan datang masalah makanan. Kata Allah, wabashiris sabirin, dan hendaklah kamu sabar menghadapi 5 ujian ini. Ada 5 ujian yang akan sampai pada kita. Pertama, ujian ketakutan. 2, ujian kelaparan. 3, ujian harta makin berkurang. 4, ujian kematian. 5, ujian makanan makin berkurang. Kata Allah, hadapilah ke-5 ujian ini dengan kesabaran. Bila Allah dah bagi tahu kepada kita bahawa manusia akan diuji dengan 5 benda ini,
Kalau kita seorang-seorang nak menghadapi dia, kita tak mampu. Kalau kita sekeluarga nak menghadapi dia tanpa bekerja sama, kita tak mampu. Nak mampu menghadapi ujian yang begini hebat, kita memerlukan kekuatan, memerlukan kerjasama, memerlukan yang terbaik untuk memastikan bahawa kita tak jatuh kepada anxiety, kita tak jatuh kepada trauma, kita tak jatuh kepada benda-benda yang kita sebutkan tadi. Yang jumpa jambatan dia nak terjun, jumpa pisau dia nak tikam, jumpa ubat dia nak telan melebihi dos dia. Tuan-tuan, kita nakkan kepada saat ini ialah keharmonian. Hidup dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan damai, hidup dalam keadaan orang boleh pimpin kita, bawa kita pada jalan yang betul. Kalau tidak ada kestabilan, asyik berpecah sana, berpecah sini, saya susah hati. Tambah dalam saat pilihan raya macam ni, yang paling tak stabil lagi, hak duk lompat tak habis-habis. Macam mana cerita? Hang lompat sana, aku lompat sini, lompat sana, lompat sini. Lah kita pun melompat. Nak stabil kejadah pak. Sebab tu saya suka nasihat pada pemimpin politik. Jangan duk buat aku suka ya, jawatan yang kita pegang ni Allah soal di hari kiamat kelak. Ingat aku suka-suka nak buat nasib baik ada akta lah, anti lompat lah apa. Jangan duk buat hai. Orang nakkan kepada kestabilan. Orang nakkan supaya agama ni terbela, nasib terjaga. Bukan nak jaga hang je sampai jadi mangsa banyak orang. Tuan-tuan, disebutkan kepada kita tentang masalah ketakutan. Baik, ada orang yang takut hantu. Sepanjang saya ceramah bertahun-tahun ni, berapa kali saya ceramah, saya jumpa hantu. Tuan-tuan percaya tak percaya tu tuan-tuan punya pasal. Kalau agak-agak tak percaya, doalah malam ni, ya Allah, nak jumpa hantu. Mana nak tahu, balik-balik ceramah jumpa hantu tumpak yang motor. Saya pergi ceramah di Johor, satu hotel. Hotel ni tepi laut, tepi sungai menghadap ke laut. Cantik view dia. Bila saya duduk atas katil seorang-seorang tu, handphone saya tak sini. Saya kali belah sini, handphone tak kat kaki. Masa bila pula aku letak di kaki, ambil balik, letak balik. Saya pun tidur, jaga pula, tengok di kaki pula. Apa kejadah ni? Lepas tu saya dengar orang mandi dalam bilik air. Saya pun buka lampu, tengok bilik air, basah. Siapa pula lah mandi? Saya kata aku suka lah, aku nak tidur. Hanya kacau aku, sudah. Saya ceramah di Selama. Driver saya tu naik kereta dia bawa. Tiba-tiba babi melintah. Babi lintah. Bawa anak ni. Ustaz, babi Ustaz. Cakap elok ni. Panggil aku babi. Dia kata, babi Ustaz. Jangan, berhenti dulu. Ustaz, babi kat depan. Baru betul. Dia boleh kata, Ustaz babi. Astaghfirullahaladzim. Saya kata, babi aku terajak. Berhenti biar dia melintah. Babi pun lintah tu, ni cerita. Waktu dia habis melintah tu, pak ke mak babi kita pun tak tahu. Dia tengok lagu tu. Oh, ada hati tengok orang pula. Tengok lagu tu, tengok. Tak lama lepas tu tuan-tuan, ada satu benda putih betul-betul duk tunggu tepi jalan. Pukul 12 malam. Dengan baju putih, rambutnya tutup muka. Dalam hutan. Dalam hutan. Saya kata kat dia, jangan pandang
Jangan tegur, dia kata. Tak tegur, diam dan nolak kereta ni, tak tegur. Lepas dah lepas, jangan pandang belakang. Driver saya kata, Ustaz, kalau tiba-tiba dia main ke depan, jangan tengok depan, tengok belalai. Lepas tu, ambulans ambil kita. Nombor 1, ada orang takut dengan hantu. Nombor 2, ada orang takut dengan gemuk. Lah, khususnya orang perempuan. Suami dia beli alat timbang, dia campur nombor. Jangan beli timbang. Takut. Takut gemuk. Saya pergi ceramah di satu negara, belah-belah Asia Barat. Saya tengok anak dara dia, comel-comel mangah. Loh, tak mau balik. Tak mau balik, tak mau balik. Bila mak dia keluar, nak balik. Mak dia sihat lagu tu. Tuan-tuan cuba tengok dia pun kalau pergi umrah. Serupa muka. Jalan geduk. Saya tanya kawan saya, hampa punya bangsa ni. Waktu anak dara, comel-comel ramping semua. Pasal apa bila kahwin badan naik? Dia kata memang budaya kami macam tu. Bila lepas kahwin, kami kena bagi makan isteri kami. Kalau isteri kami gemuk, itu tandanya kami bagi cukup makan. Kami berbangga. Kalau lepas kahwin, isteri kurus, kami tak elok pasal tak bagi makan. Jadi agak-agak lepas ni makan banyak-banyak. Kalau orang tanya ambu leha gemuknya, tandanya suami kita bagi makan elok. Ini budaya mereka. Nombor 3, tuan-tuan, ada orang yang takut dengan penyakit. Minumlah air ni, tak bolehlah kencing manis. Takut. Ni dalam dewan ni, berapa ramai hak kencing manis. Kencing manis, kencing tawa, kena kencing. Kencing manis. Sama naik. Kencing manis kena kencing sama banyak tak? Berapa kali nak kena kencing ni? Cukuplah kencing manis tuan. Namanya diabetes. Pasal apa dipanggil diabetes? Kalau tak jaga kencing manis, dipotong betis. Tu namanya diabetes. Kalau tak jaga lagi, dipanggil dai paha, potong tanpa. Kalau tanpa ha pun tak jaga lagi, nama dia dai. Tak boleh faham? Tak faham sudah. Baik. Dia ada 2 yang perlu kita takut. Yang lain-lain tak payah takutlah. Yang lain-lain tak payah takut. Semalam saya ceramah di Kuantan. Lepas Kuantan saya ceramah di Kelang. Saya sampai dari Kelang jam 5 petang. Baru nak duduk, telefon. Ustaz, ada tuan guru dari Sik Kedah datang nak jumpa Ustaz. Saya kata tunggu Ustaz, saya baru sampai tak mandi. Saya pun ziarah Tok Guru ni 80 tahun lebih dah. Tua lah, tak larat lah. Dia kata, dia mimpi kat saya lah lama dah, banyak kali dah. Tolonglah pergi tengok Ustaz Kazim. Ustaz Kazim tu tak sihat. Pergilah tengok. Saya tak puas hati Ustaz. Saya main ni nak tengok Ustaz. Dia tanya dekat saya, boleh bagi tahu tak dekat saya macam mana, tahap mana gangguan yang Ustaz Kazim hadapi? Dia tanya kat saya, macam mana gangguan yang saya hadapi? Saya kata, tuan, saya ni menghadapi masalah tidur dah 15 tahun. 15 tahun saya menghadapi masalah tidur. Dan saya pernah tidak tidur langsung selama setahun 6 bulan.
Masya Allah. Tuan-tuan, saya menghadapi gangguan tidur 15 tahun. Dan direct saya tak tidur setahun lebih. Malam sekejip mata pun tak tidur. Bayang tuan-tuan. Saya kata dia, tuan, bila saya tak tidur, apa saya buat? Saya buka YouTube, television tu, saya buka YouTube, saya type Al-Quran 30 juzuk. Maka saya duduk atas sofa dalam bilik saya tu, saya baca Al-Quran dekat television tu. Pintu bilik saya terbuka. Gangguan dia apa? Kereta mainan dia jalan masuk dalam bilik saya. Kereta mainan cucu saya tu, dia boleh berjalan, dia kereta tu bila dia berjalan, dia tukar jadi transformer. Asal kereta dia tegak-tegak jadi transformer. Sekali dia berjalan, dia jadi kereta balik. Kedek. Pukul 3 pagi. Tok Guru kata, Allahu Akbar. Saya kata, itulah gangguan saya. Sampai tahap tu. Tapi saya tak kisah. Sebab saya dah biasa. Lantak dia dah, dia dah main kereta ke, dia main ketuk pintu ke, biar pergi kat dia.